dan salam sejahtera buat semua. Saya Puteri Aisyah dan kita bertemu lagi dalam episod tergugahnya kedaulatan negara. Negara Malaysia adalah sebuah negara yang kaya dengan pelbagai hasil bumi. Hal ini telah menarik minat banyak kuasa-kuasa luar untuk campur tangan dalam urusan negara kita. Mereka datang dengan satu niat, untuk mengaut segala keuntungan bagi kepentingan mereka sendiri. Perpecahan dan perbalahan yang berlaku pada ketika itu telah dibuat oleh kuasa-kuasa luar tersebut bagi mengukuhkan cengkaman mereka ke atas negara kita. Akibat kelemahan kita sendiri, kita telah dijajah selama beratus-ratus tahun. Sultan dan pembesar tidak lagi berkuasa. Golongan rakyat pula menjadi hamba di tanah air mereka sendiri. Dalam episod kali ini, kita akan mengkaji kronologi serta kesan penjajahan kuasa-kuasa luar di negara kita. Di penghujung episod ini, kamu semua akan mampu menerangkan sejarah campur tangan dan penjajahan kuasa luar di negara kita, menceritakan helah kuasa luar bagi menguasai sumber bumi di negara kita, menyenaraikan bentuk pentadbiran yang diamalkan pada zaman penjajahan British, dan akhir sekali menyatakan perubahan sosioekonomi yang berlaku pada zaman penjajahan British. Bagi memahami sejarah pengaruh kuasa-kuasa luar di negara kita, kita perlulah memahami kata kunci bagi topik perbincangan kita pada hari ini, campur tangan. Bermaksud kuasa-kuasa luar melibatkan diri secara langsung dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu. Penjajahan pula bermaksud kuasa-kuasa luar menjadi negeri-negeri Melayu sebagai negeri taklukan mereka. Sultan dan pembesar tidak mempunyai sebarang kuasa dalam mentadbir atau menentukan hal ehwal negeri. Sebelum negara kita mencapai kemerdekaan, telah banyak kuasa luar yang telah berjaya campur tangan dalam urusan pentadbiran negara kita. Kuasa-kuasa luar ini telah mengambil kesempatan untuk mengaut segala hasil bumi negara kita demi kepentingan mereka. Rakyat hidup dalam keadaan tertindas. Sultan dan pembesar pula terpaksa menurut segala arahan mereka. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah mengetahui sejarah campur tangan dan penjajahan kuasa luar di negara kita. Kita mestilah belajar daripada kesilapan generasi terdahulu. Ini bagi memastikan kemerdekaan negara kita sentiasa terpelihara bagi warisan generasi akan datang. Sekarang, mari kita kaji sejarah campur tangan dan penjajahan kuasa luar di negara kita. Sebelum kedatangan penjajah dari barat, Kerajaan Siam adalah sebuah kuasa besar di Kepulauan Melayu. Bagi meluaskan kuasa dan pengaruh mereka, Kerajaan Siam sering menyerang dan cuba menguasai negeri-negeri di utara yang bersepadan. Antara negeri yang sering menerima ancaman daripada Kerajaan Siam adalah negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Pengaruh kuasa barat mula bertapak di tanah Melayu selepas jatuhnya Kota Melaka ke tangan Portugis. Portugis telah menjajah Melaka selama 130 tahun, bermula dari tahun 1511 sehingga ke tahun 1641. Tujuan utama mereka menjajah Melaka adalah bagi menguasai perdagangan rempah yang telah dimonopoli oleh pedagang-pedagang Arab. Selain itu, mereka juga ingin menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Kristian di Asia Tenggara. Penguasaan Portugis di Melaka tamat selepas Belanda berjaya menguasai Kota Melaka pada tahun 1641. Untuk pengetahuan kamu, Belanda adalah kuasa luar yang paling lama menjajah Melaka. Mereka telah menjajah Melaka selama 183 tahun daripada tahun 1641 sehinggalah tahun 1824. Pengaruh kuasa British pula mula bertapak di tanah Melayu pada tahun 1786. Dengan menggunakan taktik licik dan tipu muslihat, British telah berjaya menguasai Pulau Pinang, Singapura dan Melaka.
Pada tahun 1841 pula, pemerintahan negeri Sarawak telah jatuh ke tangan James Brooke. James Brooke telah berjaya menguasai Sarawak selepas beliau berjaya membantu Raja Muda Hashim menewaskan pemberontakan kaum Dayak. Sebagai balasan, Raja Muda Hashim telah menamakan Brooke sebagai Raja Sarawak. Pada tahun 1881, syarikat Borneo Utara British telah berjaya menguasai Borneo Utara yang kini dikenali sebagai Sabah. Bermula tahun 1874, British telah meluaskan campur tangan mereka dalam urusan pemerintahan negeri Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Sultan di negeri-negeri tersebut telah dipaksa menerima residen British sebagai penasihat. Ini bagi mengukuhkan kuasa dan pengaruh mereka di tanah Melayu. Apabila Perang Dunia Kedua meletus, Jepun telah berjaya mengalahkan British dan menguasai tanah Melayu. Penguasaan mereka bermula dari tahun 1941 sehinggalah tahun 1945. Untuk pengetahuan kamu, penjajahan mereka telah membawa kesengsaraan yang tidak terhingga kepada semua penduduk tanah Melayu pada ketika itu. Bahan-bahan makanan dan keperluan hidup sangat sukar untuk diperolehi. Selain itu, ramai anak-anak muda telah dijadikan buruh paksa bagi menyiapkan landasan kereta api maut di Siam dan Burma. Mujulah pemerintahan mereka tamat setelah jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Setelah tamatnya Perang Dunia Kedua, British telah kembali untuk mengambil alih pentadbiran Tanah Melayu pada tahun 1946. Namun, kesedaran untuk mencapai kemerdekaan telah mula tersemai dalam kalangan rakyat ketika itu. Rakyat pada ketika itu telah bersatu padu bagi menuntut hak kemerdekaan bagi tanah air kita. Hasilnya, Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Sarawak dan Sabah pula mencapai kemerdekaan setelah tertubuhnya Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Begitulah sedikit sebanyak sejarah penjajahan kuasa-kuasa luar di negara kita. Sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah bersatu dan mempertahankan kedaulatan serta kemerdekaan yang telah kita kecapi pada hari ini. Ini bagi memastikan tiada lagi campur tangan kuasa-kuasa luar dalam pentadbiran negara kita. Disebabkan kekayaan hasil bumi kita, banyak kuasa luar yang ingin menjajah negara kita. Bagi mencapai matlamat mereka, mereka telah menggunakan pelbagai helah dan muslihat untuk masuk campur dalam urusan pentadbiran negara kita. Mereka juga pandai mengambil kesempatan apabila berlaku kekacauan di dalam negara kita. Mari kita lihat sejarah penjajahan negeri Perak sebagai contoh. Biji timah merupakan hasil bumi yang banyak terdapat di Larut Perak. Bagi memajukan kegiatan pelobongan timah, Long Jaafar, seorang pembesar Perak, telah membawa masuk orang Cina untuk bekerja di lombong tersebut. Selepas kematian Long Jaafar, anak beliau, Ngah Ibrahim, telah mengambil alih tempat beliau. Namun, malangnya telah berlaku pergaduhan antara dua kumpulan pekerja lombong iaitu Gihin dan Haisan. Kekacauan dan huru-hara ini telah mengganggu aktiviti perlombongan yang giat dijalankan di kawasan Larut. Disebabkan pergaduhan ini, segala aktiviti melombong biji timah terpaksa dihentikan. Pergaduhan yang berlarutan ini telah menyebabkan kerugian dalam kalangan para pelabur dari negeri-negeri selat. Bagi mengatasi masalah tersebut, pelabur-pelabur telah meminta campur tangan daripada British bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bagi menguasai aktiviti perlombongan biji timah di Larut, British akhirnya telah mengambil keputusan untuk campur tangan dalam urusan pentadbiran negeri Perak. Masalah perebutan tahta Perak antara Raja Ismail dan Raja Abdullah telah dilihat sebagai satu peluang keemasan oleh pihak British. Dalam masalah ini, terdapat pertikaian bagi menentukan siapa yang layak menaiki tahta negeri Perak. Keadaan menjadi semakin rumit apabila golongan istana terbahagi kepada dua puak.
Sebahagian pembesar menyatakan kesetiaan pada Raja Ismail, manakala selebihnya menyokong Raja Abdullah. Bagi menyelesaikan masalah ini, Raja Abdullah telah meminta bantuan dari British. Bagaikan orang mengantuk di serongkan bantal, inilah peluang yang telah British nanti-nantikan bagi meluaskan pengaruh mereka di negeri Perak. Hasilnya, perjanjian Pangku telah ditandatangani pada tahun 1874 di antara Raja Abdullah dan pihak British. Dalam perjanjian ini, Raja Abdullah telah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Pada masa yang sama, baginda haruslah menerima seorang residen British sebagai penasihat. Dengan temuterainya perjanjian ini, British akhirnya terlibat secara langsung dalam urusan pentadbiran negeri Perak. Walaupun Raja Abdullah telah diangkat sebagai Sultan, baginda harus menurut segala arahan residen British. Kalau kamu nak tahu, residen pertama negeri Perak adalah J.W.W. Birch. Namun, tempoh perkhidmatan beliau tidaklah lama disebabkan sikapnya yang angkuh dan tidak menghormati Sultan. Beliau akhirnya mati dibunuh oleh pengikut Datuk Maharaja Lela di Pasir Salap. Memang licik taktik yang pihak British gunakan. Mereka pandai mengambil peluang apabila kita yang berpecah belah dan tidak bersatu padu. Disebabkan tipu helah yang mereka gunakan, mereka berjaya menindas dan mengambil segala hasil bumi kepunyaan kita. Oleh itu, kita haruslah sentiasa bekerjasama dan bersatu padu bagi menentang segala pengaruh dan anasir-anasir kuasa-kuasa luar. Dengan ini, kita pasti dapat mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan negara kita buat selama-lamanya. Kekayaan hasil bumi telah menarik banyak kuasa luar untuk bersaing dan campur tangan dalam urusan pentadbiran negara kita. Disebabkan faktor ini, British telah meluaskan pengaruhnya di negara kita. Akibatnya, terbentuklah beberapa jenis pentadbiran yang berbeza pada ketika itu. Sekarang mari kita kaji bentuk-bentuk pentadbiran British yang pernah diamalkan di negara kita. Negeri-negeri selat terdiri daripada Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Negeri-negeri selat telah diisytiharkan sebagai sebahagian daripada tanah jajahan mahkota British. Ini bermakna segala urusan pentadbiran negeri-negeri tersebut berada di bawah pejabat tanah jajahan di London. Pentadbiran negeri-negeri selat diketuai oleh seorang Gubernur yang menerima arahan daripada Gubernur Jeneral di India. Pusat pentadbiran negeri-negeri selat yang pertama ialah Pulau Pinang. Pusat pentadbiran ini kemudiannya telah dipindahkan ke Singapura disebabkan kedudukannya yang strategik. Negeri-negeri Melayu bersekutu pula terdiri daripada negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu boleh dibahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama ialah kerajaan pusat yang terletak di Kuala Lumpur. Pentadbiran kerajaan dikendalikan oleh seorang Residen Jeneral. Bahagian kedua pula ialah kerajaan negeri yang terdiri daripada negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Negeri-negeri ini ditadbir oleh seorang residen yang telah dilantik oleh pihak British. Pada ketika itu, kuasa residen lebih besar daripada kuasa sultan. Mereka adalah orang yang akan menentukan segala keputusan hal ehwal negeri. Sultan pula hanya berkuasa dalam urusan agama dan adat rusam. Hal ini telah mencetuskan perasaan tidak puas hati di antara sultan dan pihak British. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu pula terdiri daripada negeri Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis dan Johor. Walaupun negeri-negeri tersebut diletakkan di dalam satu kategori, namun ia tidak mempunyai sebarang pemerintahan berpusat. Ini bermakna segala urusan pentadbiran negeri ditentukan sepenuhnya oleh penasihat British yang telah dilantik. Hal ini berbeza jika dibandingkan dengan negeri-negeri selat dan negeri-negeri Melayu bersekutu yang mengamalkan sistem pemerintahan berpusat. Di negeri Sarawak pula, James Brooke telah mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Sebagai raja, James Brooke mempunyai kuasa mutlak dalam semua urusan negeri.
Bagi mendapatkan sokongan penduduk tempatan, beliau telah memberi peluang kepada ketua-ketua suku untuk mengambil bahagian dalam pentadbiran. Untuk melicingkan pentadbiran negeri, seluruh wilayah Sarawak telah dibahagikan kepada 5 bahagian. Setiap bahagian ditadbir oleh seorang residen. Di Borneo Utara atau Sabah, Syarikat Borneo Utara British SBUB telah mengamalkan sistem pemerintahan berpusat. Pentadbiran ini dikendalikan oleh seorang gubernur yang bertanggungjawab kepada lembaga pengarah syarikat di London. Ibu negerinya yang pertama adalah Kudat, namun ia kemudiannya dipindahkan ke Sandakan. Pada mulanya, Borneo Utara dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu Pantai Barat dan Pantai Timur. Untuk memudahkan urusan pentadbiran, wilayah ini telah dikecilkan kepada 4 wilayah. Setiap wilayah ditadbir oleh seorang residen. Walaupun British datang dengan niat untuk menjajah negara kita, kehadiran mereka turut membawa perubahan dalam bidang sosioekonomi negara kita. Di bawah pemerintahan British, negara kita telah dibawa ke dalam era pembangunan dan pemodenan. Banyak projek-projek pembangunan yang telah dijalankan bagi melicinkan pentadbiran negara, mengembangkan sektor ekonomi dan memberi kemudahan kepada rakyat. Dalam bahagian ini, kita akan mengkaji beberapa perubahan sosioekonomi yang telah berlaku di bawah pemerintahan British. Pertama sekali, penjajahan British telah membawa kepada perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan. Bagi menghubungkan bandar-bandar utama, jalan raya dan jalan kereta api mula dibina. Sebagai contoh, jalan raya yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Ipoh. Jalan kereta api yang menghubungkan Taiping dengan Port Weld. Dan jalan kereta api yang menghubungkan Butterworth dengan Singapura. Dengan wujudnya sistem pengangkutan yang lebih efektif, ini telah menggalakkan perkembangan ekonomi di negara kita. Barang-barang mentah boleh dipindahkan dengan lebih mudah di pelabuhan, manakala barang keperluan hidup boleh dipasarkan dengan lebih luas kepada pengguna. Tempoh perjalanan ke sesuatu tempat juga telah dipendekkan dengan adanya kemudahan jalan raya dan jalan kereta api. Kini, rakyat tidak perlu lagi meredah denai, hutan dan sungai untuk pergi ke suatu tempat. Dengan kemudahan yang ada, perjalanan mereka menjadi lebih cepat, mudah dan selesa. Bagi mempertingkatkan sistem perhubungan, pihak British turut mewujudkan sistem pos dan telegraf. Kewujudan sistem telegraf membolehkan maklumat dihantar dengan cepat. Kemudahan pos pula telah memberi peluang kepada rakyat untuk berutus surat dan berhubung antara satu sama lain. Selain itu, penjajahan British juga telah membawa kepada perkembangan ekonomi di negara kita. Banyak jenis industri dan perusahaan yang telah diperkenalkan di negara kita ketika zaman penjajahan British. Sebagai contoh, bidang perlombongan seperti biji timah dan emas, dan bidang peladangan seperti gambir, getah, tembakau dan lada hitam. Walaupun penanaman getah telah diperkenalkan oleh British hampir 100 tahun dahulu, kegiatan peladangan getah masih giat dijalankan sehingga ke hari ini. Ini menunjukkan yang tanaman getah adalah salah satu sumber bahan mentah yang utama di negara kita. Akhir sekali, penjajahan British telah membawa perubahan dalam sistem pendidikan negara kita. Sebelum kedatangan British, sistem pendidikan di Tanah Melayu hanya tertumpu kepada pengajaran ilmu agama. Pada kebiasaannya, murid diajar membaca Al-Quran dan cara-cara bersembahyang di masjid, surau atau madrasah. Namun, situasi ini berubah setelah penjajahan British. Sistem pendidikan vernakula ataupun sekolah berdasarkan kaum telah diperkenalkan. Disebabkan hal ini, terbentuklah sekolah pelbagai aliran seperti sekolah aliran Melayu, Cina, India dan Inggeris pada ketika itu. Pendidikan formal telah mula diberi penekanan yang mana murid diajar pengetahuan asas seperti membaca, mengira dan menulis. Disebabkan pendekatan ini, banyak sekolah telah ditubuhkan.
Ini bagi memberi peluang pendidikan kepada semua pelajar. Sebahagian sekolah-sekolah ini masih wujud sehingga ke hari ini. Sebagai contoh, sekolah Melayu seperti Sekolah Melayu Kelang, sekolah Cina seperti Sekolah Cina Yu Chai di Kuala Pilah, sekolah Tamil seperti Sekolah Tamil Vivekananda di Kuala Lumpur, dan sekolah Inggeris seperti Victoria Institution di Kuala Lumpur. Setelah tercapainya kemerdekaan, kerajaan telah mengambil inisiatif untuk menyatu padukan semua kaum melalui pelbagai rancangan sosioekonomi. Pembangunan seimbang di bandar dan luar bandar telah dijalankan bagi merapatkan jurang perbezaan antara kaum. Selain itu, rakyat juga dapat menikmati segala kemudahan dengan sama rata. Ini bagi mengekalkan perpaduan kaum yang kita kecapi pada hari ini. Saya harap kamu semua telah pelajari banyak perkara pada hari ini. Jangan lupa siapkan lembaran kerja yang telah disediakan. Kalau tak cuba nanti, tak pandai tahu. Sehingga kita berjumpa lagi. Hello dan salam sejahtera buat semua. Saya Puteri Aisyah dan kita bertemu lagi dalam episod Yang di-Pertuan Agong Payung Negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah menunjukkan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Yang di-Pertuan Agong. Ini kerana baginda adalah pemimpin yang perlu kita hormati dan hargai. Selain itu, baginda juga turut menjadi lambang perpaduan dan kedaulatan negara. Dalam episod ini, kita akan mempelajari sejarah dan peranan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara. Malaysia bukanlah sebuah kerajaan beraja yang mutlak. Sebaliknya, Malaysia mempunyai raja yang digelar Yang di-Pertuan Agong. Institusi diraja ini telah diwujudkan selepas negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Dalam institusi ini, Yang di-Pertuan Agong memainkan peranan sebagai ketua negara. Kedudukan baginda telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara dibuat oleh Majlis Raja-Raja melalui satu sistem pemilihan yang unik. Untuk pengetahuan kamu, Majlis Raja-Raja adalah sebuah majlis yang dianggotai oleh 9 Raja-Raja Melayu dan 4 orang Yang di-Pertuan Negeri. Institusi Yang di-Pertuan Agong adalah sebuah institusi yang unik. Pada setiap penggal, seorang sultan daripada negeri-negeri Melayu akan dipilih untuk memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan dibuat dengan menggunakan sistem giliran yang mana sultan yang terpilih akan memegang jawatan tersebut selama 5 tahun. Apabila tempoh perkhidmatan baginda tamat, seseorang sultan yang baru akan dilantik bagi menggantikan tempat baginda. Pelantikan secara giliran ini tidak terdapat di mana-mana negara yang mengamalkan sistem beraja di dunia ini. Ini menjadikan negara kita sebagai sebuah negara yang menarik dan unik di mata dunia. Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dijalankan secara sulit dan penuh kerahsiaan. Kertas undi yang digunakan tidak mempunyai sebarang nombor. Sewaktu undian dijalankan, kertas tersebut ditandakan dengan menggunakan pen dan dawat yang sama. Kertas undi akan dimasukkan ke dalam peti undi dan dimusnahkan di hadapan raja-raja sebaik saja keputusan diumumkan. Selepas pemilihan dibuat, Majlis Raja-Raja akan mengisytiharkan pelantikan tersebut. Persiapan bagi upacara pertabalan dimulakan bagi meraihkan pelantikan Yang di-Pertuan Agong yang baharu. Dalam istiadat pertabalan, Yang di-Pertuan Agong akan melafazkan sumpah dan menandatangani sumpah jawatan Yang di-Pertuan Agong. Adat istiadat ini akan saya terangkan dengan panjang lebar dalam bahagian yang seterusnya.
Majlis Pertabalan Yang di-Pertuan Agong adalah salah satu daripada upacara penting di negara kita. Upacara ini diadakan di Istana Negara dan disambut dengan penuh adat istiadat. Ini bagi melambangkan kedaulatan dan keagungan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara. Majlis ini dihadiri oleh para kerabat diraja dan orang-orang kenamaan. Mereka hadir bagi menyambut dan meraikan pertabalan baginda pada hari tersebut. Sambutan pertabalan Yang di-Pertuan Agong turut dijalankan dengan gilang gemilang. Ini bersesuaian dengan status baginda sebagai Ketua Utama Negara. Sekarang, mari kita kaji adat istiadat sewaktu Majlis Pertabalan Yang di-Pertuan Agong. Majlis Pertabalan dimulakan dengan upacara pelafazan sumpah memegang jawatan oleh Yang di-Pertuan Agong. Proses ini simbolik bagi menunjukkan kesediaan baginda menerima tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua Utama Negara. Selepas tamat upacara pelafazan sumpah, baginda akan menandatangani surat sumpah memegang jawatan. Surat sumpah pelantikan tersebut akan diserahkan kepada Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong kemudiannya akan membuat pemeriksaan barisan kehormat. Barisan ini terdiri daripada anggota-anggota dari Regimen Askar Melayu Diraja. Sewaktu memeriksa barisan, lagu Menjunjung Duli akan dimainkan bagi meraikan pertabalan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong. Alat-alat kebesaran diraja akan dibawa masuk ke dalam balai rong seri oleh petugas-petugas istana. Peralatan-peralatan ini melambangkan kedaulatan baginda sebagai Ketua Utama Negara. Selain itu, ia turut menjadi simbol warisan dan keagungan Raja-Raja Melayu. Antara contoh alat-alat kebesaran yang dibawa masuk adalah keris kebesaran diraja dan warkah ikrar. Keris kebesaran diraja yang telah dibawa masuk ke dalam balai rong seri akan diletakkan di atas dulang dan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Baginda akan menerima keris ini, mencabutnya dari sarung dan mengucup keris tersebut. Upacara ini adalah sebagai tanda baginda menerima amanah sebagai Ketua Utama Negara. Selepas mengucup keris kebesaran, baginda akan melafazkan titah ikrar Seri Paduka. Dengan tamat bacaan titah tersebut, secara rasminya baginda selamat ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong. Laungan Daulat Tuanku dilafazkan sebanyak 3 kali dan akan disambut oleh para hadirin yang hadir di majlis tersebut. Ini bagi melambangkan taat serta yang tidak berbelah bagi rakyat kepada Yang di-Pertuan Agong. Akhir sekali, 21 das tembakan meriam akan dilepaskan bagi meraikan pertabalan baginda Yang di-Pertuan Agong. Lagu Negaraku akan dimainkan sewaktu tembakan meriam dilepaskan. Sebagai Ketua Utama Negara, Yang di-Pertuan Agong memikul pelbagai tugas dan tanggungjawab kepada negara. Menurut Perlembagaan Malaysia, bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong merangkumi bidang perundangan, pentadbiran dan kehakiman. Oleh itu, sudah menjadi tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk menyanjung kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai pemimpin utama negara kita. Sekarang, mari kita kaji peranan dan bidang-bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Pertama sekali, Yang di-Pertuan Agong memainkan peranan sebagai Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja. Negeri-negeri tersebut adalah Pulau Pinang, Melaka, Wilayah Persekutuan, Sabah dan Sarawak. Sebagai Ketua Agama Islam, baginda bertanggungjawab melindungi dan menjaga kesucian agama Islam yang menjadi agama rasmi negara kita. Kedua, Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab melantik Perdana Menteri dan anggota Jemaah Menteri.
Pada kebiasaannya, baginda akan melantik semua menteri atas nasihat dan cadangan Perdana Menteri. Namun begitu, seorang Perdana Menteri hendaklah dilantik terlebih dahulu dari Dewan Rakyat. Ketiga, Yang di-Pertuan Agong turut memainkan peranan ketika persidangan di Parlimen. Antara bidang-bidang kuasa baginda adalah memanggil Parlimen bermesyuarat dari semasa ke semasa, memberhentikan dan membubarkan Parlimen, memberi ucapan dalam mana-mana majlis Parlimen dan memperkenankan rang undang-undang. Keempat, Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab melantik Yang di-Pertua Negeri bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja. Pemilihan calon bagi jawatan tersebut dilakukan selepas baginda berunding dengan ketua menteri bagi negeri-negeri tersebut terlebih dahulu. Pada kebiasaannya, Yang di-Pertua Negeri akan dilantik selama sepenggal atau selama 4 tahun. Namun, tempoh ini boleh dipanjangkan mengikut kesesuaian. Kelima, Yang di-Pertuan Agong turut berperanan sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Oleh sebab itu, kesemua anggota Angkatan Tentera Malaysia harus melafazkan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada baginda. Selain itu, baginda turut mempunyai kuasa bagi melantik jeneral-jeneral di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Keenam, Yang di-Pertuan Agong turut mempunyai kuasa bagi mengurniakan darjah kebesaran negara. Pada kebiasaannya, darjah kebesaran akan dikurniakan kepada pemimpin dan rakyat Malaysia yang telah berjasa, berkorban dan berbakti kepada negara. Selain itu, darjah kebesaran ini turut dikurniakan kepada para pembesar dan diplomat negara-negara asing sebagai tanda penghormatan dan persahabatan. Dan akhir sekali, Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab menerima duta-duta dari negara luar yang menjalankan lawatan diplomatik di negara kita. Lambang kemegahan dan kebanggaan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara dapat dilihat melalui pakaian, alat kebesaran, adat istiadat, warna diraja dan bahasa istana. Ini mencerminkan kedudukan baginda sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan negara kita. Antara simbol yang menunjukkan kedaulatan Yang di-Pertuan Agong adalah pakaian kebesaran diraja. Ia adalah warisan negara kita sejak dari zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ia juga adalah salah satu warisan negara yang harus kita banggakan. Sekarang, mari kita kaji alat-alat kebesaran dalam pakaian kebesaran diraja. Tengkolok diraja diperbuat daripada kain sutera yang ditenun diikat pada hulunya. Tengkolok Yang di-Pertuan Agong berwarna hitam dan bersulamkan benang emas. Soli atau ikatannya dinamakan dendam tak sudah. Muskat adalah persalinan rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ia dipakai sewaktu majlis rasmi seperti istiadat kebesaran diraja dan juga sewaktu hari pertabalan baginda. Muskat yang berasal dari negeri Kedah diperbuat daripada benang bulu yang berwarna hitam. Ia turut dijahit dengan sulaman benang emas. Selain itu, terdapat sulaman bunga raya yang melambangkan bunga kebangsaan. Keris pendek diraja diperbuat daripada mata keris lama. Hulu keris ini bersarung gading dan bertatahkan emas. Keris ini akan disemat pada pinggang Yang di-Pertuan Agong. Keris panjang diraja pula adalah alat kebesaran utama dalam istiadat pertabalan Yang di-Pertuan Agong. Seluruh permukaan keris dari hulu sehinggalah ke sarungnya bersalut emas. Mata keris itu ditempa daripada besi wajah yang diambil daripada 11 bilah keris di negeri-negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu.
Bending diraja pula adalah hiasan pada tali pinggang atau bengkung. Ia diperbuat daripada emas 10 mutu dan bertatahkan sulaman permata delima. Selain yang di-Pertuan Agong, Raja Permaisuri Agong turut memakai alat-alat kebesaran ketika memakai pakaian kebesaran diraja. Mari kita kaji alat-alat kebesaran tersebut. Gandik Raja adalah alat kebesaran yang dipakai oleh Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Ia dipakai ketika istiadat kebesaran diraja dan juga sewaktu pertabalan yang di-Pertuan Agong. Ia diperbuat daripada emas putih bertatahkan permata belian. Di tengah-tengah gandik, terdapat simbol bulan dan bintang seperti yang terdapat pada bendera kebangsaan. Kalung diraja dipakai oleh Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Kalung ini diperbuat daripada emas putih yang bertatahkan permata belian. Rantai ini boleh dipisahkan menjadi sepasang subang dan kerongsang. Begitulah sedikit sebanyak penerangan tentang alat-alat kebesaran diraja. Keindahannya sememangnya tiada tandingan lantas sesuai dijadikan sebagai simbol kedaulatan dan kemegahan yang di-Pertuan Agong. Sebagai pemerintah, Yang di-Pertuan Agong telah menjadikan Malaysia sebuah negara yang makmur dan aman sentosa. Oleh sebab itu, kita mestilah menghormati peranan baginda sebagai ketua utama negara. Selain itu, kita perlulah menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Yang di-Pertuan Agong. Dengan ini, barulah kita dapat mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara kita yang kita kecapi selama ini. Saya harap video ini telah membantu anda memahami topik yang dipelajari. Sehingga kita jumpa lagi. Hello dan salam sejahtera buat semua. Saya Puteri Aisyah dan kita bertemu lagi dalam episod Bahasa Kebangsaan. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan negara kita. Penggunaan bahasa kebangsaan dalam kehidupan kita tidak dapat dipisahkan. Ia digunakan secara meluas dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia juga telah menjadi sebahagian daripada identiti negara kita. Selain itu, bahasa kebangsaan turut menjadi tonggak dan simbol perpaduan bagi rakyat negara kita yang berbilang kaum. Dalam episod ini, kita akan mempelajari sejarah kedudukan dan peranan bahasa kebangsaan di negara kita. Di penghujung episod ini, kamu semua akan mampu menerangkan sejarah bahasa kebangsaan, menyatakan kedudukan dan peranan bahasa kebangsaan, dan akhir sekali, kamu semua akan mampu menyenaraikan usaha-usaha kerajaan dalam memartabatkan bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan negara kita. Ia telah menjadi warisan kita sejak turun-temurun. Ia juga telah menjadi sebahagian daripada identiti negara kita. Sungguh pun negara kita telah dijajah British, bahasa Melayu tetap memainkan peranan penting dalam pelbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh, ia telah digunakan sebagai bahasa perantaraan, pentadbiran, kesusasteraan dan bahasa ilmu. Pegawai-pegawai British yang berkhidmat di tanah Melayu ketika itu dikehendaki mempelajari bahasa Melayu. Mereka juga diwajibkan lulus dalam peperiksaan bahasa Melayu. Ini bagi memudahkan perhubungan mereka dengan penduduk tempatan. Semasa zaman pentadbiran British, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris telah digunakan dalam bidang pentadbiran dan bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan kita. Sekarang, mari kita pelajari usaha-usaha yang telah dilakukan bagi mengembangkan dan mendaulatkan penggunaan bahasa Melayu di negara kita. Tulisan Jawi telah memainkan peranan penting dalam perkembangan bahasa Melayu.
Ia telah digunakan secara meluas pada zaman dahulu bagi menyebarkan dakwah Islamiah. Ia juga telah menjadi medium perantara dalam proses penyebaran ilmu. Sebagai contoh, banyak kitab-kitab agama yang telah ditulis dalam tulisan Jawi. Tulisan Jawi juga telah digunakan dalam urusan pentadbiran pada zaman dahulu. Segala dokumen penting dan urusan surat menyurat ditulis dengan menggunakan tulisan tersebut. Selain itu, tulisan Jawi juga turut memainkan peranan penting dalam perkembangan bidang kesusasteraan di negara kita. Sebagai contoh, banyak hikayat-hikayat Melayu lama dan hasil penulisan kreatif seperti novel Farida Hanum karya Syed Sheikh Al-Hadi telah ditulis dengan tulisan Jawi. Namun malangnya, tulisan Jawi telah tidak digunakan secara meluas pada hari ini. Akibatnya, ramai generasi muda yang tidak mampu menulis dan membaca tulisan Jawi. Oleh itu, telah menjadi tanggungjawab kita untuk mempelajari dan menghidupkan semula penggunaan tulisan Jawi agar ia tidak dilupakan oleh generasi yang akan datang. Percetakan akhbar atau surat khabar dalam bahasa Melayu telah memainkan peranan yang besar dalam mengembangkan minda masyarakat. Sebagai contoh, hasil-hasil penulisan dalam akhbar bahasa Melayu telah membangkitkan kesedaran orang Melayu untuk memajukan diri dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Ia juga memainkan peranan penting dalam mencetuskan kebangkitan gerakan nasionalisme dan memupuk semangat kemerdekaan dalam kalangan rakyat negara kita. Selain itu, kewujudan akhbar Melayu turut menyumbang dalam peningkatan kualiti pendidikan di negara kita. Sebagai contoh, akhbar-akhbar Melayu telah menuntut agar kualiti sukatan pelajaran di sekolah Melayu dipertingkatkan. Ia juga turut menuntut supaya bahasa Inggeris diajar di sekolah-sekolah Melayu. Selain itu, kewujudan akhbar Melayu turut memberi kesedaran kepada penduduk tanah Melayu tentang kepentingan pelajaran kepada golongan wanita. Pejabat Karang Mengarang telah ditubuhkan pada tahun 1924 di Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim, Perak. Untuk pengetahuan kamu, maktab perguruan ini telah banyak menghasilkan golongan cerdik pandai yang menyumbang kepada pembangunan negara. Salah seorang daripada cendekiawan Maktab Sultan Idris adalah Zainal Abidin bin Ahmad yang juga dikenali dengan panggilan Pendeta Zakbar. Beliau telah mengetuai Pejabat Karang Mengarang pada ketika itu. Di bawah kendaliannya, banyak buku-buku bahasa Inggeris yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu bagi kegunaan pelajar-pelajar sekolah. Hal ini telah mempertingkatkan lagi penyebaran ilmu pengetahuan dalam kalangan penduduk tanah Melayu pada ketika itu. Perkembangan bahasa Melayu turut dibantu oleh penubuhan gerakan Angkatan Sastrawan 50 atau yang telah dikenali dengan nama Asas 50. Gerakan ini telah ditubuhkan pada tahun 1950. Antara penggerak utama angkatan tersebut adalah penulis-penulis tersohor tanah air seperti Keris Mas dan Usman Awang. Matlamat utama gerakan Asas 50 adalah bagi mengembangkan penggunaan bahasa Melayu dan memartabatkan kesusasteraan Melayu. Bagi mencapai hasrat ini, telah banyak karya-karya penulisan agung yang telah dihasilkan. Antaranya adalah Sajak ke Makam Bonda, hasil nukilan Usman Awang dan novel Rimba Harapan karya Keris Mas. Karya-karya ini masih disanjung dan mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita sehingga ke hari ini. Selain itu, gerakan Asas 50 turut mencadangkan penubuhan Balai Pustaka yang kini lebih dikenali dengan nama Dewan Bahasa dan Pustaka. Ia juga turut mencadangkan agar bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah. Ini bagi meluaskan dan memartabatkan lagi penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan penduduk di negara kita. Hasilnya, bahasa Melayu telah digunakan secara meluas di sekolah-sekolah, terutamanya di sekolah-sekolah jenis kebangsaan pada hari ini.
Seperti yang telah kita pelajari sebentar tadi, kewujudan Dewan Bahasa dan Pustaka atau DBP adalah hasil idea Gerakan Angkatan Sastrawan 50. Ia telah ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1956, setahun sebelum negara kita mencapai kemerdekaan. Antara peranan penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka adalah bagi mengembangkan penggunaan bahasa Melayu dan kesusasteraan Melayu. Ia juga turut berperanan mencipta istilah bagi pelbagai bidang ilmu. Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka akan kita bincangkan dengan panjang lebar dalam bahagian yang seterusnya. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 telah meletakkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dasar ini masih diteruskan setelah terbentuknya Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Hal ini dijelaskan dalam perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang berbunyi, Perkara 152, Bahasa Kebangsaan. 1. Bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dengan apa-apa tulisan sebagaimana yang diperintahkan dengan undang-undang oleh Parlimen. Dengan syarat bahawa A. Tiada siapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan bagi apa-apa maksud lain daripada maksud rasmi atau daripada mengajar atau belajar apa-apa bahasa lain. Perenggan ini memperjelaskan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Namun begitu, rakyat tidak dilarang untuk menggunakan bahasa lain dalam pertuturan mereka sehari-hari. Pengajaran dan pembelajaran bahasa lain selain daripada bahasa Melayu turut dibenarkan di dalam perlembagaan. Disebabkan hal ini, kita dapat melihat pelbagai jenis bahasa dituturkan oleh rakyat Malaysia dari pelbagai kaum. Ini menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang unik. Penekanan yang diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan adalah bagi menyatukan rakyat Malaysia. Ia menjadi medium perhubungan utama bagi rakyat negara kita yang berbilang bangsa. Selain itu, penggunaan bahasa kebangsaan dapat memupuk semangat patriotisme dan membentuk identiti bangsa Malaysia. Oleh sebab itu, kita mestilah bangga dan yakin apabila menggunakan bahasa kebangsaan dalam pelbagai aspek kehidupan kita. Bahasa kebangsaan turut mempunyai pelbagai peranan dalam membangunkan negara. Sebagai contoh, ia digunakan sebagai bahasa pentadbiran. Bahasa kebangsaan wajib digunakan dalam urusan rasmi seperti mesyuarat, taklimat, kursus dan segala urusan surat menyurat di dalam jabatan kerajaan dan parlimen. Bahasa undang-undang. Bahasa kebangsaan haruslah digunakan dalam segala urusan mahkamah. Ini bermakna semua prosiding di dalam pembicaraan mahkamah akan dijalankan dengan menggunakan bahasa kebangsaan. Bahasa ilmu. Bahasa kebangsaan telah diangkat sebagai bahasa ilmu. Ini bermaksud buku-buku dan hasil penulisan akademik haruslah ditulis dalam bahasa kebangsaan bagi mengembangkan ilmu pengetahuan. Bahasa ekonomi. Bahasa kebangsaan harus digunakan dalam segala urusan ekonomi. Ini bermakna segala urusan transaksi dan jual beli mestilah dijalankan dengan menggunakan bahasa kebangsaan. Bahasa perhubungan. Penggunaan bahasa kebangsaan digalakkan bagi tujuan komunikasi antara kaum. Ini adalah bagi memupuk perpaduan dan kesefahaman dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Dan akhir sekali, bahasa kebangsaan berfungsi sebagai bahasa pendidikan. Ini bermakna bahasa kebangsaan menjadi bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara. Oleh sebab itu, di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi, bahasa kebangsaan telah menjadi medium utama dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar-pelajar. Untuk pengetahuan kamu semua, banyak usaha yang telah dijalankan bagi memartabatkan bahasa kebangsaan. Usaha ini dilakukan bagi meningkatkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam semua aspek kehidupan. Selain itu, ia juga bagi membentuk identiti dan memperkasakan jati diri bangsa Malaysia. Sekarang,
mari kita lihat peranan negara dalam memartabatkan penggunaan bahasa kebangsaan. Pada tahun 1956, Penyata Razak telah menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama di sekolah kebangsaan. Ia adalah hasil buah fikiran Tun Abdul Razak yang merupakan pengasas sistem pendidikan kebangsaan di negara kita. Usaha bagi memartabatkan bahasa kebangsaan telah dipertingkatkan lagi pada tahun 1960 dengan munculnya laporan Abdul Rahman Talib. Laporan tersebut telah mencadangkan agar bahasa kebangsaan dijadikan bahasa pengantar di sekolah dan universiti. Ini telah memperkukuhkan lagi fungsi bahasa kebangsaan sebagai bahasa pendidikan di negara kita. Pada tahun 1967, Akta Bahasa Kebangsaan telah digubal bagi menyatukan undang-undang berhubungan dengan penggunaan bahasa kebangsaan. Pada tahun 1970, Universiti Kebangsaan Malaysia telah ditubuhkan. Ia merupakan universiti yang pertama di Malaysia yang menggunakan bahasa kebangsaan dengan sepenuhnya dalam aspek pembelajaran dan pengajaran. Penubuhan universiti ini juga adalah bagi menunjukkan peranan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu. Dan akhir sekali, pada tahun 2012, kerajaan telah memperkenalkan dasar memartabatkan bahasa Malaysia, memperkukuhkan bahasa Inggeris yang lebih dikenali dengan singkatan MBM-MBI. Ini bagi memberi penekanan terhadap kepentingan bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa bagi ilmu pengetahuan. Selain itu, Dewan Bahasa dan Pustaka turut memainkan peranan yang besar dalam memartabatkan bahasa. Antara usaha badan ini adalah mengembangkan penggunaan bahasa kebangsaan, menerbitkan pelbagai jenis buku dalam bahasa kebangsaan, melahirkan istilah dan glosari bagi rujukan. Ini dapat dilihat melalui penerbitan Kamus Dewan. Menjadi penasihat dalam memastikan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul dalam semua urusan. Dan akhir sekali, mengadakan program pengembangan bahasa. Sebagai contoh, sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan yang dianjurkan pada setiap bulan Oktober. Ini bagi menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam kalangan masyarakat. Penggunaan bahasa kebangsaan sememangnya tidak boleh dipisahkan lagi dalam kehidupan kita. Ia juga telah menjadi sebahagian daripada identiti negara kita. Walau bagaimanapun, masih terdapat sesetengah pihak yang masih tidak mampu menggunakan bahasa kebangsaan dengan sempurna. Penggunaan bahasa-bahasa pasar turut melunturkan keindahan bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi negara kita. Hal ini akan merosakkan identiti bangsa Malaysia yang telah kita bina selama ini. Sebagai pelajar, kamu mestilah mempelajari bahasa kebangsaan dengan penuh bersemangat. Kamu juga haruslah menggunakan bahasa kebangsaan dengan betul apabila berkomunikasi antara satu sama lain. Dengan ini, kita pasti akan dapat memartabatkan dan melestarikan penggunaan bahasa kebangsaan yang kita sayangi. Sebelum kita mengakhiri aktiviti kita pada hari ini, mari kita imbas kembali perkara yang telah kita pelajari. Menerangkan sejarah bahasa kebangsaan, menyatakan kedudukan dan peranan bahasa kebangsaan, dan akhir sekali kita belajar tentang usaha-usaha kerajaan dalam memartabatkan penggunaan bahasa kebangsaan. Saya harap video ini telah membantu pemahaman anda tentang bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita. Sehingga kita berjumpa lagi.